Ustaz nak tanya, apa pendapat Ustaz tentang kita buat open house dan makan yang banyak yang kadang-kadang membazir? Macam mana Ustaz? Masih ada open house lagi di satu kementerian tu 10 jabatan, semua 10 jabatan buat open house. Apa komen Ustaz? Baik, memberi makan pada orang, it'amut ta'am, memang satu benda yang bagus. Sebab kita ini rezeki Allah Ta'ala bagi beza-beza. Kita, Tuhan bagi lebih sikit, kita bagi pada orang yang kurang berkemampuan. Tetapi apabila buat majlis itu tak menepati kehendak agama, dia jadi tidak ada pahala, boleh jadikan dosa pula. Sebagai contoh, majlis jamuan kita buat, tak kiralah open house ke open office ke apa saja, jemput orang tertentu saja, itu tak boleh. Makanan mestilah semua orang sama saja. Nabi tak suka majlis itu kalau dia jemput orang kaya semua. Biarlah kita ni ramai-ramai. Yang kedua, jangan ada pembaziran. Macam tadi Prof Datuk menyebut, kadang 10 ofis dalam satu blok, semua serentak buat majlis. Kita cikalah makan kuih raya daripada tingkat bawah sampai tingkat atas. Macam mana gaya? Inilah orang putih sebut, don't buy things that you don't need with the money that you don't have, just to impress people that you don't like. Jangan kita beli, berbuat sesuatu, belanja sesuatu dengan duit tak berapa nak ada. Lepas tu beli pula benda tu tak adalah manfaat sangat untuk kita. Dan buat pula sebab nak menganjing. Kata orang Pantai Timur, nak menganjing lah. Nak nunjuk, nak sakitkan hati orang kita tidak suka. Maka semua niat-niat itu tak jadi pahala pun pada kita. Maka buatlah rumah terbuka, jangan niat nak menunjuk depan orang lain. Buatlah rumah terbuka, jangan niat sampai nak menunjuk-nunjukkan awak lah berada duitnya, ada macam-macam. Berilah kesamarataan pada orang yang datang. Tapi persoalan menjamu orang makan, itu memang kehendak agama. Kan jangan pula ada yang cancel buat jamuan raya, buatlah jemput kita orang datang, tak ada masalah. Tapi jangan ada pembaziran. Sayang sekali baik tu orang panggil raya ni lebaran. Nama pun lebar, bukan lebaran, lebaran. Makin lebar dah badan sekarang ni, banyak sangat makan kelantar masuk badan. Ya, makin lebar. Selamat hari lebaran. Allahuakbar. Ada soalan lagi? Satu lagi mungkin kita nak draw attention pada siapa yang menonton juga, ialah kadang-kadang bila kita buat open house ni masa Ramadan, kita solat tepat waktu ya Ustaz? Ya, betul. Tetapi bila kita open house ni, nak orang perempuan dah make up kan, datuk maskara, bulu mata palsu, nak ambil wuduk payah Ustaz. Celak ni kan, celak kan, macam-macam lah. Jadi cleanser tak bawa, ambil tisu, tepek-tepek itu, sembahyang zuhur 3.45 Ustaz. Jadi mungkin Ustaz nak recommend pada yang buat rumah terbuka dan yang pergi rumah terbuka dan adab pergi rumah terbuka. Sila. Baik, ini satu perkara yang bagus sekali. Kalau kita diikutkan dalam kaedah syarak, ada beberapa masa kita tak dibenarkan pergi rumah orang. Ada beberapa masa, antaranya selepas matahari tergelincir tengah hari waktu zuhur. Sebab dia akan menyukarkan banyak pihak, tuan rumah dan juga orang yang datang. Kadang ada orang tengah hari pukul 12.30 sampai pukul 2 tu waktu dia berehat. Dia nak kembang ke, dia nak keluar pendek, alhamdulillah dia buat antara duduk panas tengah hari. Kemudian selepas daripada insyak, sama juga tak digalakkan kita ni datang ke rumah orang. Begitu juga tengah-tengah malam. Ini semua ada digariskan dalam Quran, surah Al-Hujurat. Tuhan memang tak benarkan. Tapi sebab budaya kita ni orang Melayu, orang datang pukul berapa pun kita layan, dan juga tengah hari pun tengah hari. Maka timbullah perkara-perkara seperti yang dinyatakan oleh Prof Datuk tadi, iaitu masalah semayangnya, macam-macam masalah. Sebab itu kita mencadangkan, kalau andai kata kita nak juga buat majlis waktu tengah hari, misalnya kenduri kahwin, sekarang ni sudah banyak orang dah buat, sediakan tempat-tempat untuk ibadah, semayang misalnya. Orang lelaki ada tempatnya, orang perempuan ada tempatnya. Bergantunglah pada kita untuk nak menentukan perjalanan majlis kita. Ingat, semayang ni tak ada boleh kompromi. Walau macam mana pun usahakanlah untuk dilaksanakan dalam apa juga keadaan. Sebab semayang dengan orang Islam bagai kepala dengan badan. Badan kalau tak ada tangan, insya-Allah hidup lagi. Manusia kalau tak ada mata pun boleh hidup lagi. Tapi manusia kalau tak ada kepala, hidup juga keturunan hantu Jepun. Tadi ikut mana pun ikhtiarkan.
Ini hanya pendapat lah ya. Allahualam. Pula pada suasana kita. Allah. Soalan? Ada soalan? Tanya. Li, soalan Li? Dia soalan? Dia? Hantu Jepun. Saya tak tahu hantu Jepun tak ada kepala, Ustaz. Ada lagi? Sila. Ustaz setuju tak kalau kita katakan kualiti kehidupan kita ditentukan oleh kualiti emosi kita, number one. Satu lagi, kualiti kehidupan kita ditentukan oleh kualiti solat kita. Ya, setuju. Boleh ulas agaknya. Saya setuju sangat. Saya kalau Prof. Datuk punya kata-kata ni saya hafal sejak zaman H1N1 lagi. Masa tu dia tak masuk TV, baru masuk TV 9 je masa tu. Masa tu Tuan Nora panggil jadi tetamu, dia mujuk kita. Kita masa tu kan takut H1N1. Takut keluar rumah, takut nak pergi ke Mekah, takut, semua takut. Dia ni mujuk. Ingat lagi masa tu. Lepas pada tu lah jadi macam kata-kata dia jadi begitu cantik. Banyak saya guna modal dia, tapi tak cakap lah malah ni rugi. Kan macam curi ilmu dia pula. Antara yang saya ingat sekali, Prof. Datuk ni banyak pesan pada kita soal pemikiran. Soal betulkan pemikiran. Saya selalu ambil modal yang Prof bawa. Cerita pasal Sedina ni baru, hok dulu ada lagi. Cerita pasal apa yang kita fikir tu kita dapat. Kan? Sekarang dia bawa contoh masa tu, kalau kita duduk dalam rumah ni, pejam mata, bayangkan jeruk asam masin, jeruk kelubi. Bayangkan jeruk-jeruk ni lah apa jadi pada ini. Maknanya apa kita fikir, dia memberi kesan pada tubuh badan fisiologi kita. Jadi sentiasa positif. Saya setuju dengan dia. Kata dah bawa modal tu pergi malam ni dia dah ceritanya. Kenapa in-law? Itu kan ada perbahasan tu dibincangkan. A father-in-law, mother-in-law. Ada tak wife-in-law? Tak ada. Sebab wife is the law. Dia yang buat undang-undang. Wife is the law. Yang lain tu in-law saja. Wife, kita tukar. Wife is the love. Father in love, mother in love. Ni perbahasan bahasa orang gila-gila bahasa ni bincang lah begitu. Tapi kalau di negara barat, dia ada satu pokok dia panggil devil's tongue, yang panggil mother in law's tongue. Lidah mak mentua. Bayanglah pokok tu dia panggil lidah mak mentua. Lidah mak mentua. Pokok tu nama dia dulu lidah setan. Tukar nama lidah mak mentua, teruk semua lah. Maknanya isu dengan mentua ni bukan isu kita satu dunia rupanya. Baik tu orang putih disebut Adam and Eve were the happiest and the luckiest couple in the world because neither of them had a mother-in-law. Sampai begitu. Tapi dalam pandangan agama ni panjang lah ya. Nabi sendiri dia adalah menantu. Dia juga mertua dan dia tunjuk pada kita satu-satu macam mana cara dia sebagai menantu, dia menjadi sebagai mertua. Orang perlu diingat, kalau timbul persoalan mak mertua dengan mak kita macam mana beza? Tidak ada beza. Kerana taatlah kepada tiga orang tua. Pertama, orang tua yang melahirkanmu, orang tua yang mengamanahkan anaknya kepadamu, orang tua yang mengajarmu menulis membaca, guru kita. Tiga ni tak boleh lawan. Mak dengan mak tua sama saja. Cuma special dari segi tadi lah Prof sebutkan, sebab pasal mak tua tu kita kena lain sebab mak kita dia kenal dengan perangai kita. Tapi jadilah kita menantu yang bagus, dan yang lebih utama jadilah kita juga mertua yang bagus juga. Sebab kalau menjadi mertua yang tak bagus, kita akan membentuk menantu yang lebih tak bagus daripada kita.